Kau harapkan duit orang lain, kau nak ambil duit orang lain, tapi kau tak nak bagi projek dia. Ya, betul. Sampai dia koyak pergi buat laporan SPRM. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, petang dan malam pada semua orang. So hari ni kita ada 3 orang. Mesti Nabil lah, lama tak jumpa. Busy So kita ada aku Aiman. Nabil lah. So hari ni kita akan bincangkan beberapa topik menarik. Pertama tentang rasuah. Itu yang paling penting. Ya, suka benda tu. Yang kedua tentang ucapan daripada Tun Mahathir lah, tentang kawan India. Yang terakhir mengenai Akta Kekal Penggal Parlimen yang cuba dibawa oleh kerajaan lah. So sebelum kita pergi lebih jauh, so aku nak cakap khabar korang lah. Nak Nabil lah. Nabil okey? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey. Walaupun minggu ni minggu agak busy untuk sebagai student. Student. Ya, student. Ya okey. Tak okey, tapi kita boleh luangkan masa untuk Iwana lah. Okey. So kita pergi ada topik pertama kita. So basically topik pertama kita tentang rasuah. So rasuah ni lagi spesifik adalah yang berlaku di Kedah. Dan lagi spesifik adalah berlaku di satu parti. Nama parti dia adalah, aku lupa nama parti dia. PAS. Apa dia apa tak aku tak ingat. Parti aku tak ingat. Parti apa? Aku tak ingat. Parti PAS, cuma nama panjang tak tahu apa. So aku terang kronologi lah. So ada satu kisah di satu negeri, itu negeri Kedah. Itu berlaku skandal rasuah lah. So aku terangkan kronologi dia. Kronologi ni daripada laporan media lah. Aku buat satu kronologi. So basically begini. Ada satu syarikat diberi nama A, mahu tender loji rawatan air di Kedah. So syarikat A ni beri duit kepada syarikat B untuk lobby kerajaan negeri Kedah. So lepas itu yalah, of course lah, syarikat B akan jumpa, orang panggil lebay lah, aku tak panggil lebay lah, pimpinan pas lah. Jahat. So basically duit tu dapat, tapi duit tu tak terus disalurkan ke kerajaan direct. Dia disalurkan di bawah Persatuan Bola Sepak Negeri. So duit dah dapat, tapi projek tak dapat. So menjadi isunya, syarikat A ni marah lah. Syarikat A minta duit balik dengan syarikat B. Syarikat B pun minta balik dengan PAS. Aku sebut daerah Kedah FC. Kedah FC. So minta balik, tapi duit tak dapat, projek tak dapat. Syarikat A pun buat laporan SPRM. So itulah kisah dia secara mudahnya. Tapi mungkin sebagai orang kata lelaki yang terkenal di Malaysia, Yak Zian, mungkin kau boleh terangkan lebih detail, Yak. Sebagai pelajar undang-undang, ni memang kena declare siap. Betul. Kes ni agak bangang lah. Itu yang aku boleh cakap. Dia bangang sebab dia sangat tak make sense. Kau harapkan duit orang lain, kau nak ambil duit orang lain, tapi kau tak nak bagi projek dia. Ya, betul. Sampai dia koyak pergi buat laporan SPRM. Itu ni nama dia bangang. Ya, betul. Jadi kalau aku nak simpulkan, aku tak nak cakap dari segi undang-undang. Tapi aku nak simpulkan dari logik. Aku berani kata dia ni ialah menteri besar yang paling loklak dalam sejarah Malaysia. Sebab dia nak duit. Dia nak duit. Kira kalau kau rasuah pun, at least kau bagi dah something in return. Ni nak duit, tapi tak nak bagi projek. Bila orang tu minta balik duit itu, kau cakap tak boleh. Sampai dalil kau ubah-ubah. Ni sumbangan. Bukan sumbangan, ni pinjaman. Bukan pinjaman. Pinjaman tak bayar balik. Macam hutang Harakah tak bayar balik. Inilah sangat teruk. Duit dia nak, Harakah dia tak nak bayar, pinjaman pun dia tak nak bayar balik. Seram betul. Dia lebih dengan Sanusi. Main bola pun tak erti. Itu je. Kau ni macam mana? Pada aku dia agak bodoh juga sebab tak pernah lagi lah dalam, aku tak pernah lagi dalam dunia kot. Syarikat yang bagi duit, dia memang bagi duit tu kita dah tahu dah salah dah. Sebab dia nak berlobby untuk dapatkan satu projek. Tapi yang paling bodoh dia kalau macam syarikat bagi kepada satu kerajaan tu dah biasa untuk melobi kan. Tapi yang bodoh dia, bila orang tak dapat, dia pergi report SPRM. Aku tak pernah dengar macam tu. Aku tak pernah dengar orang yang nak bagi rasuah report SPRM. Aku tak tahu kenapa. Punya bengangnya member tu. So maksudnya benda ni dah berlaku lama lah. Dan benda ni maksudnya kalau sampai tahap orang dah benci, orang dah sampai tahap orang dah macam aku nak report SPRM. Masa tahap dia dah sampai tahap yang teruk sangat lah tu. Maksudnya dia adalah ambil lagi kat belakang tu. Mungkin kita tak tahu kan. Tapi mungkin aku tambah sikit apa Yak kata dia. Yelah,
duit masuk. Tapi bila ada isu di media dan sebagainya, Sanusi buat satu statement bahawa duit ni adalah duit derma. Menggunakan perkataan derma ni aku pernah dengar 2018. Aku malah sebut direct. Tapi kisahnya aku tahu bila menggunakan derma ni maksudnya itu dah nak lepas tekuk lah. Tapi yang jadi pelik macam Nabi kata, aku rasa first dalam sejarah Malaysia lah. First aku rasa lah, mungkin kat luar sana boleh betulkan, first dalam sejarah Malaysia orang beri rasuah pergi jumpa SPM, saya bagi rasuah, saya tak dapat projek. So ini reportnya. Tak pernah lagi. Selalunya SPM akan buat penyiasatan ataupun ada orang ketiga dan sebagainya. Ni memang orang terlibat pergi SPRN, laporkan bahawa okey, ni ada kes rasuah. Siapa bagi rasuah? Saya bagi. Tak perlu nak cari, saya yang bagi. Saya boleh bagi kenyataan, statement sebagainya. Aku rasa first time lah. Tapi yes, isu ni bagi aku, isu ni kita tengok apa berlaku dari semasa ke semasa. Tapi lah, okay, aku nak tambah ya sikit lah. Nak setuju ya Pak Ayah dapat habis dengan Sanusi Okay, ya kepada Sanusi, mesej kau ada Sanusi dalam kes ni. Kita jangan jadi munafik lah. Tiap-tiap hari diorang laungkan 47 kes DNA, sakau, hoi ahoi. Tapi sendiri buat benda yang sama. Betul? Tak, bukan benda yang sama. Benda yang lagi bangang. Sampai pemberi rasuah pergi buat laporan SPRM. At least kes Najib yang curi duit tu tak buat laporan SPRM. At least kes Zahid, walaupun dia DNA, orang yang bagi rasuah ke orang yang terima, yang kononnya bagi rasuah, kononnya terima rasuah pun tak buat laporan SPRM. So siapa sekarang hoi ahoi? Siapa sekarang yang sakau? Siapa sekarang yang ada kes di mahkamah? Dan untuk pengetahuan semua, sebab episod ni akan di-upload pada 18 hari bulan kan? Ya, betul. 18 hari bulan. Sanusi sendiri pun ada kes. Yes. Kes hina Sultan. Yes. Sultan dia hina, duit dia tak pulangkan, duit dia tapau, hutang harakah tak bayar. Dapat satu lagi dia berkompromi dengan rasuah. Sebab once dia terima benda tu, maksudnya betul lah dia berkompromi dengan rasuah. Tapi yang tak boleh belanja syarikat tu boleh dia buat SRM lah. Ni aku bukan nak gerakan dia, tapi dia sangat funny lah. Duit rasuah dia ambil, hutang harakah dia tak nak bayar, Sultan dia hina, ke Daraba City dia kencing. Apa lagi ya dia bola sepak tak hati. Lipat bola tak pandai. Tapi yes, bagi aku mungkin orang lepas tanya, okey, Yohana ni nak cakap apa sebenarnya? Okey kan? Sebab apa? Ya, memang ada lebih kan Sanusi. Nabi kurang sikit. Nabi. Tapi mesti aku orang melihat Sanusi ni sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan PAS. Bagi aku macam ni, PAS dilihat sebagai satu parti yang suci. Dia pun menggunakan agama sebagai idealisme. Dia ada logik dia. Bagi aku PAS atau pimpinan atasan perlu ambil tindakan apa berlaku. Sebab isu Sanusi ni bukan isu baru. Sebab apa? Bukan ini je isu dia. Isu menyanyi karaoke dah sembah dah sesi lepas, episod lepas. Tak nak sembah lagi. Isu hina Sultan. Sekarang ni isu baru pula, isu rasuah yang terlibat ni. Akhirnya dia bagi imej tak cantik pada PAS. Bagi aku, yalah, pimpinan PAS perlu mengambil tindakan yang tegas pada Sanusi ni. Paling mudah je turunkan dia dari pimpinan supaya imej parti PAS ni tak tercemar dengan benda-benda macam ni. Sebab aku tengok benda ni berlarutan sampai ramai orang kena backup di karaoke sebab dakwah. Kau kalau aku nyanyi ni kau kata aku lara pula, tapi dia tu dakwah. Tapi aku kelab macam mana? Bila dengar pasal dakwah karaoke dengan kelab ni, teringat satu kes dulu yang A-Drum. Itu Pejal lah. Bukan Pejal, yang orang tu ada someone lah dekat dalam. Dia penasihat kot, penasihat agama untuk satu. Okey, tahu. Okey, sana. Tahu. Yang buat A-Drum. Teringat lah ada bagi alasan apa berdakwah di sana. Ya. Tapi itulah aku rasa dia akhirnya aku melihat PAS ni dah semakin dicemari dengan apa yang Sanusi dia buat. Dan aku rasa Sanusi ni tak boleh dikawal. Aku rasa Sanusi ada kebaikan dia, tapi untuk jadi pimpinan dalam PAS dia lebih banyak bawa keburukan lah bagi aku. Dan itu benda tak sihat pada PAS. Sebab aku nak melihat PAS ni terus dilihat sebagai parti yang suci. Sebab dia membawa nama agama Islam. Nama agama. Sebab isu ni aku rasa sangat-sangat jarang kita mendengar bahawa PAS ni terlibat dengan rasuah. Betul tak? Kita boleh setuju buat benda tu. Sebab tu kita bila bawa besi yang stabil, bersatu tu nak tepi lah. Tapi PM bawa besi yang stabil, kita boleh carry pada PAS. Tapi bila ada kes Sanusi, ada kes yang pelbagai isu hina Sultan dan sebagainya, dia tak bagi imej yang cantik pada PAS. Akhirnya aku merisau sebagai orang biasa, rakyat biasa, dan juga ingin melihat PAS ni maju ke hadapan. Rasa PAS perlu ambil tindakan macam nak konsisten. PAS perlu ambil tindakan masa karaoke. Perlu ambil tindakan itu. Tak, Sanusi, okey, kau terus jadi MB tapi kau tak ada pimpinan. Kau
kau jadi ahli biasa je. Aku rasa itu lagi menarik. Akhirnya PAS tak terkait terus sebab dia pimpinan. Bila pimpinan atasan ni, dia terus direct pada parti. Ahli biasa ni boleh lepas tekok, dia ahli biasa je. Lepas tu dia pengarah pilihan raya lagi. Dia pengarah pilihan raya lagi. Dia pengarah pilihan raya. Dia kan biasa-biasa. Aku tak level tu okay? Tapi yes, kita kupas dengan benda tu. So harapan kita pada PAS, yang aku cakap tadi, aku harap PAS lepaskan Sanusi jadi ahli biasa lah. Angkatlah pimpinan yang lain. Yalah, ramai macam Shaheen Omik nak juga dia bincangkan tentang dia punya atap, bumbung, tiang semua. Dia punya ekonomi dia. Dr. Sam. Dr. Sam. Dia boleh bagi cadangan macam nak beli tanah dengan harga murah kan? Betul. Betul. Bukan Sanusi lah. Bukan Sanusi. Aku rasa akhirnya kesian aku tengok pimpinan PAS kena backup dia pun kan. Fikir apa ada orang macam tu dulu. Mana pun ada macam tu. Diorang pun dah lepaskan orang macam tu, macam Papa Gomo semua. Dah lepaskan. Aku rasa PAS pun perlu ambil tingkat sama, lepaskan Sanusi ahli biasa. Aku itulah. Okey, settle. Nasib baik Aiman ahli biasa. Kalau aku buang lah parti. Abang parti aku tak tahu lah. Aku lupa bukan waktu tu. Tapi yes, itu segmen pertama kita. Ringkas dah padat mengenai Sanusi yang Yak tak suka. Tapi isu kedua, aku rasa isu ni Yak mungkin panas sikit. Tadi dah panas. Ni tambah isu ni. Dan mungkin Nabi pun panas sebab Nabi kacuk sebab pakai baju dragon. So isu segmen kedua mengenai tentang statement yang dikeluarkan oleh 2M. Itu adalah satu rancangan TV di India aku. Di India, dan dia mengatakan bahawa, of course dia ada English tapi takkan cakap English lah, cakap Melayu lah. Dia mengatakan bahawa kau India di Malaysia ini tidak setia dengan negara. Sebab apa? Ini statement yang tak bijak lagi aku, tapi ini statement dia keluarkan. Yang pertama lah, kau India terus utamakan budaya dia ataupun terus praktikkan budaya dia. Itu kedua. Yang kedua, bercakap bahasa Tamil. Member tu memang India, cakap bahasa apa lagi? Bahasa Malaysia of course lah. Kerala, so different. Yes. Tapi itu statement yang dikeluarkan oleh orang yang aku respect lah. Tapi aku kecewa dengan statement tu. Tapi aku tak nak terlalu panjang. Mungkin Nabi boleh terangkan sebagai dragon. Dragon. Sikit. Bagi aku apa yang Tun M cakap tu, dia rasa macam terlalu melampau lah. Dia bukannya seorang macam orang cakap walaun ke, orang PAS ke, nak cakap macam tu. Dia tu negarawan, bekas Perdana Menteri 2 kali kan. 2 kali, yes. Lepas tu bila dia cakap macam benda tu, dia macam menggambarkan bahawa selama ni kau anggap orang India yang bersama dengan kau selama ni orang yang hianat negara lah. Orang yang tak pernah bersyukur dengan negara. Sedangkan benda tu tak betul pun. Kita sama-sama, tak kisah Melayu sini India pun, kita sama-sama bina negara ni. Bukan kaum Melayu saja yang bina negara. Bukan kaum Cina saja, bukan kaum India saja. Kita sama-sama buat. Tapi bila statement yang daripada kita rasa negarawan lah, orang panggil someone yang orang panggil statement, orang panggil. Kalau dia buat keluar statement macam tu, dia menggambarkan satu image yang sebenarnya kita ni masih ada masalah lagi. Masalah perkauman, jurang perkauman kita ni masih besar. Sebab macam mana negarawan tu sendiri boleh dengan yakin boleh cakap macam tu. Macam kita rakyat yang bawah yang kita tak ada dalam sistem kerajaan ke apa, macam mana kita nak yakin yang kita ni ada sikap toleransi antara kaum. Kalau negarawan pun dah cakap macam tu, dia sebenarnya bagi bad image kepada negara kita juga. Sebab dia Tun Mahathir ni, orang cakap zaman-zaman dulu lah, kalau dia batuk orang dengar. Sama macam kawan dia batuk, kalau dia batuk busa jatuh. Tak nak cakap nama. So kalau katakan dia buat macam tu, statement aku cakap statement bodoh lah. Sebab dia pun dia punya latar belakang pun kita tahu. Datang daripada apa Yaksian? Dia kita jangan gila, tapi dari India. Dia datang daripada situ juga. Tapi dia bila dia buat kelas statement macam ni, tak syok kita ni dalam keadaan yang dah nak ke negara maju. Lepas tu hang buat kelas statement macam ni, tak bagus lah. Kalau aku jadi orang interview, bila dia cakap tu, aku tarik mic tu balik. Tapi masalah tu online dia tak boleh. Tak boleh tarik mic, tak ada screen lah. Boleh end call. End call terus je. End call je terus. Sebab kita tahu statement tu statement yang tak tahulah, statement orang panggil statement bodoh lah. Betul. Nasihat aku kepada kepada Tok M. Nasihat anak muda kepada orang tua. Tapi betul, nasihat dia lebih kepada Tok M perlu rehat lah sebenarnya. Dia boleh endkan career dia sebagai seorang negarawan yang dihormati, tapi dia memilih kepada jalan yang agak demi kepentingan politik sendiri. Sebab kita tahu dia sekarang dah ke mana. Dia lebih ke arah Supreme Malay. So kalau dia arah Supreme Malay, fahamlah statement tu untuk demi kepentingan
politik ke, dengan peribadi sendiri kan. Tapi sebagai negarawan janganlah buat keluar statement macam tu. Takkanlah nak tengok orang gaduh-gaduh lagi. Betul. Ya, kau rasa macam mana? Yang first aku nak, kalau korang belum tengok video interview tu, actually ada satu benda yang sangat kelakar lah. Kalau kita tengok orang yang interview tu, muka dia memang jam bila tu dah cakap dia macam dia tanya balik, so are you sure? Dia pun jam. Sebab yang interview tu pun orang India dari India dia so tapi balik pada pointnya, Tun kata orang, aku rasa dia tak hanya tuju pada orang India, aku rasa dia termasuklah orang Cina, Malay lah, non-Malay. Yes. So dia kata non-Malay tak setia sepenuhnya pada Malaysia sebab tak asimilasi. Asimilasi. So kalau kita faham asimilasi ni berlaku dengan cara apa, asimilasi dia hanya akan berlaku apabila kita terpaksa untuk asimilasi. Tapi terpaksa ini bukan maksudnya kerajaan memaksa. Kerajaan memaksa contoh dekat Indonesia, ataupun dipaksa oleh keliling. Contohnya kau sebagai orang Cina, dalam kampung kau hanya satu keluarga yang Cina, jadi kau terpaksa sebab environment yang paksa. So agak susah untuk kita paksa non-Malay untuk asimilasi. Dia lebih baik kita move on ke arah accommodation. Supaya contoh orang Cina ataupun orang India di Malaysia, kita accommodate orang Melayu accommodate ada kaum lain di Malaysia. Yes. Orang non-Malay accommodate ada kaum majority, iaitu kaum Melayu ataupun orang Bumiputera secara keseluruhannya di Malaysia. Lebih baik kita hidup dengan cara ini daripada kita paksa orang untuk asimilasi. Dan yang paling penting, sekarang kita dah merdeka 60 lebih tahun. Kalau nak asimilasi mungkin awal merdeka boleh lah. Sekarang kita dah memang terkenal dengan multiracial kita. Kalau Malaysia, orang sebut nama Malaysia di luar negara, selain 1MDB, orang ingat multiracial. Jadi agak susah. Kita pada tahun 2024 kita masih nak sembang pasal asimilasi. Betul. Tahulah tu dari zaman tu, tapi jangan bawa ke sekarang. Yes. Tapi mungkin aku tambah sikit. Aku melihat bahawa tu ni, aku tak nak nafikan Adil Ismail memang kanan. Tak ada kanan tersebut more tentang Malay lah. Kanan ni sangat sensitif. So daripada zaman dia UMNO dan sebagainya, apa-apa dibawa mesti kepada pro majority. Pro majority. Aku memahami benda tu. Sebagai orang yang melihat atau mengkaji politik tu ni, aku melihat bahawa itulah dia semada. Dia tak dah lari benda tu. Tapi aku melihat benda tu tak pernah menyelesaikan masalah. Tom Siri pun pernah jadi PM 22 tahun. Lepas tu jadi PM kedua 22 bulan. Betul kan? Okay, 20 bulan. So 22 narik nombor tu. 22. So menjadi bahawa Tom dah hampir menjadi 24 tahun. Tom menjadi Perdana Menteri. Akhirnya Tom bercakap di saat Tom tak ada kuasa. Tapi bila Tom ada kuasa, Tom tak buat apa-apa. Itu yang jadi salah. Bagi aku tak pertikaikan. Dia nak pro majority, tu hak dia lah. Tapi jika seorang yang pernah memegang jawatan PM paling lama dekat Malaysia ni pun tak selesaikan bila ada kuasa, aku melihat bahawa ini adalah satu gimmick politik dibuat oleh Tun. Sebab apa aku melihat bahawa sebagai pandangan aku kepada orang politik, aku melihat Tun ni nak terus relevan dalam politik Malaysia. That's why dia keluarkan kenyataan-kenyataan yang sensitif yang tahu orang akan react. Sebab apa? Aku melihat juga Twitter dia lepas isu ni dikeluarkan, dia bergaduh dengan Ramasamy. Mungkin betul nama dia, Ramasamy. Bekas DAP punya members. Dia sehari sebelum Pongal, dia serang India. Pongal tu dia wish Pongal. Yes. Tapi petang tu dia serang Ramasamy. Yes. Bagi aku, apa Ramasamy nak bawa teruskan. Apa tu nak bawa, sebab bagi aku sesiapa yang bawa cara mereka, itu hak mereka. Tapi bagi aku, tapi mungkin ada satu benda yang kita orang nak melihat bahawa penyatuan. Gen Z, walaupun aku Gen Y lah. Gen Z ni nak melihat bahawa cukup-cukuplah dipecahkan bahawa ini Malay, ini Indian, ini Chinese. Bagi kita orang, semua orang ada perbezaan, dan perbezaan ini kekuatan. Tapi aku di saat aku memperjuangkan multicultural nationalist, tapi aku juga menekankan bahawa di saat semua orang boleh promote semua budaya masing-masing, jangan pernah ketepikan bahasa kekuasaan. Betul. Macam aku pernah kata sebelum lebih, Nabi dah rasa dah buih dah telinga pula. Aku cakap telinga. Berbuih dah
Aku cakap dah tengok kau dah penat dah dengan benda Dah ni. Berdarah dah dengar. Aku lihat bahawa segmen ni berpecah bukan sebab Yap ni Cina. Betul. Bukan sebab kau Dragon. Tapi aku lihat perpecahan ni bila aku nak bawa dengan Yap tak boleh cakap bahasa yang standard yang semua orang boleh cakap, itu bahasa Melayu contohnya. Menyebabkan aku susah nak cakap dengan dia. Aku Terengganu tak boleh cakap English. English pun bunyi bunyi Terengganu. bunyi Tanong. bunyi macam Jawa campur Siam. So aku melihat bahawa apa yang perlu difokuskan. Aku rasa Yap setuju, Nabil juga setuju, bahawa macam mana memastikan bahawa penggunaan bahasa Melayu ni mencapai 100% di kalangan rakyat Malaysia. Of course aku pun kena tiba benda ni. Dia kata ada masalah sekolah, ada masalah orang lama. Ya, aku orang lama ni memang ada kelemahan sebab dia tak belajar sekolah dan sebagainya. Tapi adakah orang baru pun ada masalah tu juga? Bahawa semua orang masuk sekolah kebangsaan dan semua orang ada masuk swasta. Dan swasta pun keluar bahasa Melayu basically. Tapi melihat aku, apa yang bagi aku perlu katakan adalah bagaimana nak menyatukan Malaysia. Bukan mengatakan benda yang gimmick politik, lepas tu jadi kerajaan tu pun sengih-sengih. Kami cari okey je. Tak selesaikan masalah tu. Aku respect tu sebagai orang yang menyumbang benda yang besar dalam negara. Aku tak nafikan. Ada smart tak setuju. Tapi sumbangan dia pada negara aku tak nafikan. Dia memodernkan kan. Dia memodernkan, dia bawa idea-idea yang di saat itu progresif dan boleh dikatakan juga radikal. Dan dia juga masa tu Malaysia agak kuat di bawah pentadbiran dia. Tapi Tun kena sedar bahawa zaman berubah. Idea Tun pun Tun tak boleh laksanakan di saat tu jadi kerajaan. Di saat ini juga tu perlu menjadi satu tokoh yang menyatukan rakyat Malaysia. Apa solusi tu yang tu rasa boleh buat di saat sekarang, dan tu juga pernah buat masa tu menjadi kerajaan? Yes, mungkin aku dah cakap panjang juga tu. Mungkin sikit kita tambah. Apa idea korang? Okey, Yap dah kata tadi bahawa isu besarnya memang ada perpecahan dalam Malaysia kan. Lepas tu cara dengan accommodation, itu meraihkan perbezaan. Meraihkan perbezaan. Tapi yes, meraihkan perbezaan itu sangat teorikal. Bagi korang sebagai anak muda, apa harapan korang kepada Malaysia dalam menyatukan semua Malaysia? Apa? Apa idea kau untuk menyatukan Malaysia di masa hadapan? Bagi kau dah cukup main politik ni. Tapi orang akan main politik sebab ada perpecahan. Tapi sebagai anak muda, apa idea kau supaya orang Malaysia ni boleh disatukan? Bagi aku, idea aku untuk orang Malaysia ni disatukan, dia perlu disatukan daripada kecil lagi sebenarnya. Dia bukan satu daripada, tapi dia topik yang kalau aku cakap ni mampus aku kena serang gila. So aku tak nak cakap benda tu. Tapi untuk menyatukan rakyat Malaysia ni, dia perlu satukan daripada zaman-zaman kanak-kanak untuk next future. Sebab sekarang ni kalau macam orang dewasa nak disatukan ni, dia bukan satu tugas yang senang tau. Sebab kita tahu orang dewasa ni dah ada benda lain, dia dah dalam kepala otak dia dah set dah. Tapi kalau kita satukan daripada anak-anak yang lepas ini, orang-orang yang macam anak-anak masa depan kita depan ni, contoh Aiman ada anak, Yasir ada anak, so korang kenalah bersatu-satu, kenalah sentiasa berkawan sama each other. Perlu didik diorang supaya ada semangat nationalism. Okey, macam mana nak suruh anak Yak dengan anak aku berkawan? Itu yang tu senang. Kita kena bagi aku, kita kena wujudkan satu environment dalam bahasa Melayu, satu keadaan. Bukan keadaan, dia macam keadaan lah. Kita kena wujudkan satu keadaan di mana orang Melayu dengan orang bukan Melayu boleh duduk bersama. Dan tak kisahlah melalui pendidikan ke kejiranan ke. Itu sangat penting. Sebab kita tak nak contoh aku Cina, aku hanya jumpa Melayu bila aku pergi ke SMK. Dah parah. Selama 12 tahun aku tak pernah bercakap dengan Melayu. Aku tak pernah. Tak, no, itu for example. Tak, aku ada main kawan Melayu sejak sekolah rendah sebab aku dibesarkan di kampung nelayan. Okay. Tapi itu adalah penting. Sebenarnya itu penting. Bukan penting. Itu penting sebab aku dibesarkan di kampung nelayan. Jadi sejak kecil pun aku dah kenal orang Melayu. Dan aku dah tahu orang Melayu ni bukan sejahat apa yang diceritakan oleh orang lama. So aku rasa benda ni kita kena tegakkan. Walaupun anak kau dihantar ke SJK, tapi sekurang-kurangnya dalam circle dia kena ada Melayu. Kita kena paksa anak kita untuk berkawan dengan Melayu. Melayu India,
Iban kerajaan semua. Kalau adalah dalam kejianan tu. Contoh melting pot yang kita boleh tengok adalah mamak sebenarnya. Kat restoran mamak ni adalah satu melting pot yang sebenarnya kita boleh tengok. Ada Cina, ada India, ada Melayu. Kalau macam tengok bola, sama-sama buat lawak kan. Dia saya melting pot yang kita boleh tengok contoh. Benda simple je sebenarnya. Dia boleh lah daripada pendidikan apa semua, tapi ia terlalu besar lah, yang kerajaan perlu ambil satu pendekatan yang drastik nak ubah benda tu. Tapi untuk kita rakyat biasa boleh start. Alah, kita cuba bergaul dengan orang Melayu, gaul dengan orang Cina, gaul dengan orang India. Tak payahlah buat macam cerita apa Cina masuk Melaka ke. Bagi aku, bila lah aku setuju idea Yap ada Nabi dalam memastikan, aku rasa benda ni terlalu lama dah sembang benda ni. 40 tahun dah aku rasa sembang benda tentang pendidikan dan sebagainya. Tak ada orang buat pun. Kak Yuana pun dah banyak kali sembang. Banyak kali sembang. Aku rasa dah berbuih mulut sembang benda ni. Orang kata, "Man, aku tahu dah kau cakap apa, Man. Aku dah tahu dah." Biar aku tahu dah kau cakap apa. Ya, aku tahu dah kau cakap apa. Tapi menjadi persoalan, dan ini juga kita sebagai anak muda. Mungkin lepas ni Nabil jadi Perdana Menteri, mana tahu kan. Mana tahu. Dapat dragon tu, Night Dragon. Night Dragon Indonesia. Tapi menjadi persoalan besarnya, aku melihat bahawa pertama, bila ada lah, ini pada kerajaan lah. Yang pertama adalah mengapa isu ni jadi besar lah, reaction ataupun reaksi yang dibuat oleh kerajaan. Bagi aku macam ni, Tok M akan terus membuat idealisme dia. Aku sebab idealisme adalah benda-benda yang dia percaya. Bagi aku, fokus kerajaan, kau tak perlu react pun benda tu. Menjadi masalah setiap kali Tok M buat statement, bukan menteri je, Perdana Menteri pun react. PM kata, yelah, semua Melayu Cina tak setia kecuali kroni-kroni kau. Aku melihat bahawa Tok M, lepas orang react, dia melihat bahawa orang macam kenal nama aku. Aku macam aku cakap, aku melihat Tok M ni dia buat move politik untuk terus kekal relevan. Dan if tak orang react, tak ada reaction atau tak ada reaksi daripada mana-mana pihak, atau reaksi daripada Yuanda mungkin tak kisah sangat, mungkin tak ada reaksi daripada pimpinan parti, aku rasa Tok M pun dah akhirnya tak dikenali. Dia pun macam dia akan terus buat, dia akan terus buat benda ni. Dan tugas kerajaan yang pertama, jangan pedulikan, buat je kerja. Buat kerja. Apa idea kau nak buat, itu pertama. Yang kedua adalah, aku rasa kerajaan, aku dapat benda ni juga dibuat oleh Perdana Menteri lah, tentang keadilan dalam sudut sosial, ekonomi dan juga politik. Kita melihat bahawa perpecahan ni berlaku sebab insecurity. Insecurity apa Melayu? Tak apalah, insecurity. Insecurity Inggeris lah. Insecurity apa aku lupa dalam Melayu. Tak yakin lah. Ketidakyakinan mungkin betul, mungkin salah. Ketidakyakinan satu kaum dengan kuasa dalam politik, ekonomi dan juga sosial. Kenapa cakap ni? Aku rasa semua setuju bahawa segmen Chinese, dia insecure atau ketidakyakinan tentang kuasa politik mereka. That's why dia akan terus memihak kepada orang yang memberi kebaikan kepada mereka. Tak ada nafikan itu. Tapi di segmen Melayu pula, dia insecure sebab aku hanya ada politik je, tapi aku tak ada ekonomi. That's why ada orang macam insecure. Indian, aku boleh kata mungkin betul dan salah, kawan-kawan kat sana boleh betul dengan aku, insecure pada ekonomi juga, pada politik juga. Macam dipinggirkan. Memang kata third class etnik. First, bagi aku, apa kerajaan perlu buat adalah kestabilan ataupun keadilan dari sudut ruang politik. Itu pertama. Aku rasa itu dah nak dicapai. Tapi yang benda kritikal dalam mencapai politik ini adalah keadilan dalam ruang ekonomi. Itu memastikan bahawa ekonomi tak terus dikawal oleh satu etnik. Aku melihat, bila aku buat kajian, aku buat research aku, kenapa orang Melayu ni pendapat aku, orang Melayu rasa insecure bila ada bunyi-bunyi Perdana Menteri ni orang berada non-Malay. Dia hanya ni politik je. Bila politik ni dah diketuai oleh non-Malay, maksud dia melihat gambaran mudahnya adalah aku dah tak ada kuasa ataupun pengaruh dalam politik lah. Itu. Dan tapi aku dapat benda ni boleh diselesaikan adalah dengan pastikan keadilan dalam ekonomi dan juga sosial. Begitu je. Dia di isu Malaysia ni, dia ada perpecahan ikut ruang ni. Jika perpecahan ni diimbangi oleh semua orang, bukan hanya 3 kaum ni, juga Bumi Putra, Sabah Sarawak, orang asli dan sebagainya, akhirnya tak ada orang rasa insecure dan sebagainya. Sebab aku ambil contoh apa yang berlaku di saat Obama. Di saat Obama boleh jadi apa kita kata, the first black man as president. Yes. Aku melihat, bila aku buat kajian, bahawa orang melihat bahawa
orang US melihat bahawa ada keadilan dalam ekonomi. Maksudnya if orang black, sorry aku sebut black, orang hitam, orang African American. African American tu sebab itu baik ya. African American dah boleh jadi presiden, melihat bahawa orang kulit putih ni, orang tak ada asal kulit putih kata tak ada masalah pun, sebab kami adil di semua segmen, di politik juga adil, di ekonomi juga adil, di sosial juga adil. Dan kita belum melihat benda ni ke Malaysia pula. Malaysia tak ada lagi nak benda ni. Dalam kita nak promote keadilan pada semua, keadilan setiap segmen ni perlu disettlekan dulu. Ini benda penting ni bagi aku. Yes, itu ringkas dari aku. Okay, last harapan korang pada dunia luar. Ya, Zian. Satu je, kalau kita tak dapat yang tadi apa aku cadangkan tu, dari itu inisiatif untuk kita sebagai rakyat. Yes. Tapi untuk orang politik pun satu je permintaan. Bila korang rasa nak cakap benda yang resis, cakap benda yang melampau, duduk dan tutup mulut. Bagi ayat tu keluar. Sebab walaupun aku faham korang nak kejar political knowledge, nak kejar macam nak kekal relevan, tapi korang tak, ya mungkin dorang tak fikirkan lah. Korang tak pernah fikirkan benda yang apa yang korang cakap ni akan pecah belahkan masyarakat Malaysia yang sudah dipecah belahkan. So satu je permintaan aku, duduk, jangan buka mulut. Kalau nak cakap, kalau cakap dalam WhatsApp group je, jangan cakap kat public. Atau buat voice je. Cakap WhatsApp group pun bahaya tak? Ya, cakap kat diri sendiri. Betul. Habis last Sama juga bagi aku, sama juga. Tak perlu pun kita nak hiraukan dengan orang-orang yang cuba nak pecah belahkan. Especially kalau macam katakan datang daripada Tok M ke apa ke. Yelah, sebab hari tu pihak Rio pun dah tunjuk berapa ramai je kerat yang sokong dia. Betul. So kita tak perlu nak overreact macam dia tu adalah seorang yang terlalu hebat. Walaupun dia adalah negarawan, buat kerja tak payah nak jadi racist sangat. Sekarang kita lebih ke arah yang lebih maju sekarang. Tak payah nak turning back, nak cakap ini. Tak payah nak layan dah benda tu. Dia bukannya ada dalam parlimen kan. Ya, dia dalam parlimen. Bertanding pun hilang deposit. Yes, betul. So yes, aku rasa itu je. Aku rasa kita boleh cakap panjang pasal 1M. Ya, benda macam ni, benda akan berlaku setiap tahun lah bagi aku. Dia macam rutin harian 1M. Dia akan keluarkan statement. Itu biasalah. Saya takut. Melayu malas. Satu kau je rajin. Anak dia rajin. Okay, so isu dah habis. Kita beri ada segmen terakhir kita. So segmen terakhir kita mengenai satu, kita bagi sebagai RU lah. Sebab ATA ni tak rasmi lagi. Cadangan satu run undang-undang yang dicuba dibuat oleh kerajaan. Aku tak tahu bila, mungkin next mesyuarat ni ataupun second mesyuarat, tak pasti. So kita melihat bahawa ada satu usul dikeluarkan oleh Hazalina. Keusul lah, kenyataan. Dia belum bawa ke parlimen lagi. So kenyataan ni dibuat oleh mewujudkan satu ATA. Nama dia ATA Kekal Penggal Parlimen. Nama dia susah gila nak ingat. Fixed Term Parliament Act. Itu English. Melayu kan lah. ATA Kekal Parlimen. So berbagai respon dikeluarkan. Responnya Ishan Jalil bersih pada keluarga statement dan sebagainya. Tapi sebelum kita pergi dari respon orang ni, perbincangan lebih dalam, kita perlu tanya kefahaman kawan kita yang belajar undang-undang. Itu Yak Zian. So Yak, apa pendapat kau tentang RU ni? Akta Kekal Penggal Parlimen ataupun Fixed Term Parliament, FTPA lah. So FTPA ni dah wujud sebenarnya, bukan saja dicadangkan di Malaysia, tapi dia dah wujud di banyak negara, termasuklah di US ataupun di Indonesia. Sebab kita tahu pemilu Indonesia dia memang diadakan pada tarikh yang ditetapkan. Ya, termasuklah untuk presiden ataupun untuk DPR, semua pun ada tarikh yang ditetapkan. Dan mungkin ada yang argue diorang ni sebab diorang tak amalkan sistem Westminster macam Malaysia ataupun UK. Tapi UK pun dah ada FTPA. Ada. So kalau UK dah ada, aku rasa tak ada sebab kita tak wujudkan lah. Dan yang tu untuk yang ada. Dan kalau kita tengok negara yang belum ada FTPA, aku nampak sebenarnya negara ini adalah negara yang belum cukup demokrasi, ataupun demokrasinya belum cukup matang. Contohnya kalau kita tengok negara yang paling dekat Singapura dan dekat Thailand. Singapura sama dengan kita, Westminster, tapi dia tak ada FTPA. Sebab apa? Sebab parti pemerintah satu je. Satu je. Dan parti pemerintah, benda ni aku rasa korang dah nampak zaman Najib, zaman
Mahathir pertama, Parlimen dibubarkan bila kerajaan rasa selesa. Yes. Bila kerajaan rasa sekarang sokongan rakyat dah okey, baru aku bubarkan. Kalau tak okey, aku tangguh sampai term tu habis. Contoh masa Najib lah, dia kalau aku tak silap, dia macam tinggal beberapa minggu je sebelum term tu habis. Yang last Najib punya je, betul. So aku nampak kalau kita ada FTPA, tak kisahlah kerajaan tu dikecam ke disayangi ke, dia memang kena adakan pilihan raya. Dan aku nampak, walaupun sekarang aku nampak ada ramai walaupun yang kata ni kerajaan dah takut tebuk atap, aku pukul 3 angkat sumpah dan sebagainya, tapi sebenarnya aku nampak move ini dia bagi faedah bukan kepada kerajaan. Sebab kerajaan dah hilangkan hak untuk bubar sesuka hati. Sebenarnya dia bagi faedah pada parti pembangkang. Sebab pembangkang tahu bila parlimen akan dibubarkan dan bila akan adanya pilihan raya. Jadi pembangkang pun boleh prepare awal-awal. Nak kempen boleh, tak boleh kempen. Nak kenalkan diri pun boleh buat awal. Nak bincangkan dasar, bincangkan polisi pun boleh buat awal. Betul. Jadi sebenarnya benda ni dia bagi lebih banyak faedah kepada pembangkang daripada kerajaan. Jadi memang bukan aku nak kipas sangat, tapi memang aku nak puji Azali nak buat benda ni, sebab inilah antara reformasi undang-undang yang kita perlukan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi yang matang dan yang bagi aku dihormati di kalangan pesada dunia. Betul. Sikit Dia pandangan aku lain sikit. Pandangan aku atas kekal penggal parlimen ni, dia lebih membawa kebaikan kepada kerajaan minoriti sebenarnya. Contoh paling simple dekat UK. UK walaupun dia ada atas penggal parlimen ni, atas kekal penggal parlimen, tapi dia dah di-repeal tahun 2022. Dia dah dimansuhkan pada tahun 2022. Dan itu sebab kalau kita tengok waktu krisis yang UK ni kan, pasal tukar-tukar PM, dan dia lebih bawa, bagi aku benefit dia lebih kepada kerajaan minoriti. Maksudnya kerajaan yang nanti kalau sekarang pun kita dah dipanggil sebagai kerajaan minoriti sebab kita tak ada sebarang yang ada kursi yang mencukupi. Kita kena buat satu kerajaan gabungan perpaduan kan. Tapi dia benefit dia lebih kepada, bagi aku lebih benefit kepada kerajaan minoriti sebenarnya. Sebab dalam masa 5 tahun dalam masa yang kalau dah difixkan 5 tahun ni, kita kerajaan minoriti ni dia ada masa untuk buat apa yang patut dia buat. So dia dah tahu dalam 5 tahun ni dia confirm dia kena tebuk atap, dia takkan tukar-tukar PM dah sangat. Tapi dalam masa 5 tahun dia boleh bekerja, dia boleh yakinkan balik rakyat, dan dia dalam satu masa sama dia boleh counter balik daripada pembangkang sebab dia jadi kerajaan. Itu sebab aku rasa fixed term parlimen ni lebih kepada lebih benefit pada kerajaan minoriti kalau ada lagi lah lepas ni. Dan dia perlu, sebab kalau tak ada fixed term parliament act ni, aku rasa dia tiba-tiba je lagi 3 tahun dia boleh bubar, 2 tahun dia boleh bubar. Yang rugi duit rakyat. Nak buat satu PRU bukan satu perkara yang mudah. Dan yang membelanjakan kos yang berjuta-juta gitu. So bagi aku Fixed Term Parliament Act ni dia bawa kebaikan bukan kepada pembangkang, tapi membawa kebaikan lebih kepada kerajaan minoriti untuk teruskan buat kerja. Dan lagi satu masa sama dia membawa kebaikan kepada rakyat. Dan dia nak mengajar kepada pembangkang dalam satu masa sama untuk supaya stoplah politik sebenarnya. Sebab bila dah ada Fixed Term Parliament Act, pembangkang tak boleh buat apa-apa sangat. Masa untuk bekerja bukan masa untuk politik. Sebab apa? Pilihan raya dah habis. Tapi masalah sekarang sebab tak ada Fixed Term Parliament Act, ada buat langkah Dubai lah, langkah London lah, langkah Istana Budaya lah, langkah Raja Petra, tak tahu lah kan. Tapi disebabkan tak ada Fixed Term Parliament Act, orang buat langkah-langkah. Orang tak berkhidmat untuk rakyat, tapi sibuk nak membuat satu kerja politiking di belakang. Betul. So baguslah Fixed Term Parliament Act ni. Dia satu orang panggil reformasi institusi parlimen. Sama. Okey, menarik. So mungkin aku tambah sikit. Bila Atta dia buat, aku buat berapa kajian lah, berapa statement juga daripada apa kita kata scholar-scholar lah di Malaysia ni. Aku melihat lah, pertama bila aku kaji betul-betul Atta ni, walaupun secara hitam putih tak ada lagi, tapi aku study apa yang dibuat oleh negara lain. First, manfaat yang paling besar akan diperolehi adalah rakyat. Kenapa sebut rakyat? Bila sesebuah kerajaan itu jelas
tak boleh dikacau dari sudut politik, maksudnya tak boleh tebuk atap, tak boleh lakan Dubai, lakan London, latah macang, Kemaman dan sebagainya lah. Kalau tak ada benda macam tu, menyebabkan bahawa satu benda, bahawa kerajaan semasa boleh fokus kerja. Itu pertama. Yang kedua adalah sentimen. Kita kena faham dalam mentadbir kerajaan ni bukan sekadar kau mentadbir. Permainan sentimen antarabangsa pun kau perlu kawal. Sebab apa? Sentimen antarabangsa ni menentukan adakah ada negara akan bagi investment atau ada syarikat bagi investment dan sebagainya. Sebab sentimen ni sangat dipengaruhi bahawa keyakinan adakah kerajaan ni berubah ke tak. So bila dia lakukan Dubai, betul ke dilihat bila ada satu isu panas, ringgit akan senang untuk jatuh. Sebab apa orang kata pegang ringgit aku confirm lepas ni jatuh, orang pun jual lah. So itu baru ringgit, tak sama tentang apa besar-besar lagi. So aku melihat pertama adalah manfaat dari rakyat. Sebab apa? Dasar kerajaan boleh diteruskan dalam masa 5 tahun, iaitu kestabilan politik jelas dan reformasi itu boleh berlaku. Itu pertama. Yang kedua adalah mengenai impaknya kepada orang-orang politik. Okay, aku lihat begini, bahawa menjadi orang politik ni bukan kerja yang senang lah. Aku melihat, walaupun aku bukan politician tapi aku melihat bahawa bila ada harta penggal ni, bahawa satu benda yang jelas kepada sudut politik adalah kepada Perdana Menteri. Dia tak perlu fikir bahawa ada orang tak salah aku ujung-ujung. Ada tak salah aku yang tengah kupu SD yang Raja Petra buka 122 120 lupa lah, 120 Taufik Ligo Aing lah, mana Ligo Aing dan sebagainya, member garu kepala Taufik. Lepas tu kita heran. So nak katakan bahawa dia memudahkan kerja politik kepada Perdana Menteri. Maksudnya Perdana Menteri tak boleh fikir politik luar. Maksud bukan politik dalam kabinet, tak perlu fikir politik luar, dia hanya perlu fikir politik dalam kabinet saja. Untuk pastikan semua orang buat kerja masing-masing, akhirnya memberi manfaat pada, bukan hanya pada rakyat, pada imej dia juga. Kalau nak bertanya lagi sekali. So itu kedua. Yang ketiga adalah, of course, bagi aku melihat benda ni adalah, aku setuju apa yang kata, bila ada tarikh yang jelas, tempoh masa yang jelas, kita sebagai pembangkang, contoh aku pembangkang, aku patut dah boleh tahu bila aku nak buat kempen secara maya, fizikal dan sebagainya. Bagi aku, dalam memastikan demokrasi ini semakin kukuh, masa perlu diberikan kepada pembangkang supaya mereka jelas bahawa 2 bulan ni akan ada PRU, supaya mereka boleh buat timeline dan akhirnya mereka boleh berkempen. Sebab apa aku setuju untuk pembangkang strong? Aku tak setuju bahawa kerajaan ni strong seorang je, dia kena ada pembangkang. Sebab apa? Bila pembangkang jelas dan akhirnya dia buat kerja, akhirnya kerajaan perlu buat kerja lebih kuat. Ada check and balance. Ini penting. Bagi aku 3 perkara. Pertama, rakyat, of course lah, 5 tahun jelas, polisi jelas, dasar jelas, itu utama. Kedua adalah kebaikan politik kepada Perdana Menteri. Tak perlu fikir kepala lah. Macam Anwar itu pening kepala. Lagi Dubai. Bila Abang Jo buat statement, dia okey sikit. Itu kedua. Yang ketiga adalah kebaikan kepada pembangkang. Aku rasa benda yang besar ni aku rasa pembangkang perlu raikan. Tapi sudah pasti dalam kita memperkenalkan RU baru ni, aku tak nak dia macam mana RU ataupun atal lopak parti. Ada kelompongan, loophole, kelompongan. Aku tak nak dia sekadar gimmick, lopak parti. Tengok budak PM sokong PM. Dia tak sesama masalah bagi aku. Bagi aku, jika nak buat betul-betul. Akhirnya kita tak nak benda ni hanya gimmick. Akhirnya next ni macam lopak parti, akhirnya tak perlu pun kau tukar parti, tapi kau boleh menyatakan sokongan dan sebagainya. Tapi of course sebab pelbagai parti dan sebagainya, tapi boleh katakan ada kelompongan. So kita nak pastikan Akta Kekal Parlimen atau Fit Term Parliament Acts ni jelas dan kelompongan itu tak ada, dan memastikan bahawa tak ada lagi orang politik kat luar sana menggunakan kelompongan ini untuk kepentingan politik dia. Contoh, ada satu kelompongan yang aku boleh fikirkan. Dia fixkan tarikh PRU, tapi dia tak fix Perdana Menteri tu kekal sepenggal. Di masalahnya tebuk atap masih akan berlaku, dan dia lagi teruk sebab dia berlaku tebuk atap, dan even kalau Agong nak bubarkan parlimen pun tak boleh sebab dah fix. Sebab dia kalau tebuk atap pun, dia tebuk atap dalam satu lingkungan kawasan kerajaan tu je lah. Aku rasa tak semestinya. Sebab kalau kita pair dengan Akta Anti Lompat Parti, contoh kalau sekarang BN nak bersama dengan PN dan buat tebuk atap, boleh. Boleh. Even dengan, sebab dia ikut ketua parti, dia bukan ikut ketua gabungan parti-parti. Jadi kalau ada FTPA, kalau BN nak buat hal dan gabung dengan PN, boleh, dan dia boleh buat banyak kali, sebanyak kali pun dalam term tu. Jadi aku rasa ini loophole ni kita kena selesaikan sebelum
Bang kita lah, kerajaan kena selesaikan sebelum bentangan ke parlimen. Sebab pandangan aku macam beza sikit. Sebab kita tengok contoh daripada UK punya masalah kan. Masalah parti konservatif. Walaupun dia boleh tukar-tukar PM tu macam tukar baju, tapi dia tak boleh dissolve parlimen tu sebab dia ada FTPA tu. Sebab memang masalah, sebab time tu memang diorang dah ada majority. So tak nak dalam lingkungan parti atap sesama diri. Terbuat tak sama dalam parti je. Dia tak boleh pusing. Tapi kalau macam sebab kita bergabungan kan, bila gabungan ni, bila baru fikir balik, dia susah juga sebenarnya. Ada loophole yang sangat besar. Yes, betul kan apa yang kata. Ya, dia macam mana ukuran dia. Aku pun macam Nabi kata kat UK dia jelas konservatif, dia ada majority. Bila satu kerajaan tak ada majority, bagaimana nak buat? Dia ada campuran. Bila IAP sebagai undang-undang, kau ikut IAP punya falsafah undang-undang dia, boleh berlaku perubahan BN ke PN dan sebagainya. So akhirnya benda ni takut jadi gimmick saja, tak selesai masalah. Aku rasa ini kerajaan perlu selesaikan lah. Akhirnya yang pertama, kita nak kestabilan. Kita sebagai rakyat biasa, IAP sebagai pegawai undang-undang, Nabil sebagai non-dragon, aku sebagai orang biasa ni nak lihat bahawa akhirnya dah sah jelas. Dan kami boleh fikir, lepas 5 tahun kami tak nak kerajaan ni lah. Kami nak kerajaan lain. Itu kita nak. Bukan serabut dengan langkah Dubai. Aku serabut tu langkah Dubai. Apa benda nak buat aku tak tahu. Cuma satu lah, aku boleh jangka ada satu pihak yang tak puas hati dengan FTPN ni lah. Siapa? Papa Gomo. Kenapa? Sebab dia dah tak ada kerja. Dia tak boleh umum. Pukul 3 angkat sumpah, pukul 5 angkat sumpah, minggu depan angkat sumpah. Dia dah tak ada kerja dah. Konsisten angkat sumpah dia. Angkat sumpah apa aku tak tahu. Dah angkat sumpah belum? Angkat sampah. Tapi aku nak tambah Kak, dan sama kerajaan pun perlu fokuskan jugalah dengan reformasi institusi yang lain. Sebab contohnya macam akta pembiayaan politik, akta, banyaklah akta yang berkenaan dengan politik ni perlu diselesaikan. Sebab akta Parliament Act ni bagi aku dia satu akta yang tak ada dalam plan pun sebenarnya. Tak ada dalam manifesto. Tak ada manifesto. Tapi macam akta pembiayaan politik apa semua ni memang dah pernah dibuat-buatkan apa semua. So dan sama aku rasa kerajaan pun perlu utamakan juga akta-akta ni. Tapi dia kena berdasarkan kepada apa kepentingan kerajaan waktu tu. Bagi aku aku melihat bahawa aku rasa kerajaan mungkin dafikan, tapi aku melihat bahawa akta ni wujud sebab langkah Dubai. Benda ni dia saya ikut timeline dia wujud lepas langkah Dubai. Saya melihat bahawa perlu kestabilan. Tapi aku setuju dengan Nabil. Kerajaan ada janjikan pelbagai akta yang ingin diwujudkan, reformasi lah institusi. Rasa benda tu pun SOSMA dan sebagainya. Dan benda tu of course harapan kita sebagai rakyat biasa ni nak benda tu berlaku lah. Tapi apa pun kita dah kritik kerajaan. Ya pun sebagai pegawai undang-undang pun dah cakap, bukan pegawai undang, tengah belajar undang-undang. Tengah belajar undang-undang, belajar CLP. CLP. Ya, bahawa ada kelompokan yang berlaku. So aku harap kerajaan dan juga kawan-kawan kat sana lah yang kerja dalam kerajaan boleh dengar pendapat ni. If tak setuju, saya boleh komen. Saya rasa itu saja. Kita untuk hari ni banyak isu Sanusi lipat tak jadi, sama. Kedua mengenai isu Mahathir dadah lah tu. Kedua. Yang ketiga adalah mengenai akta kekal parlimen atau Fixed Term Parliament Act. So aku rasa discussion kita sangat menarik. Tapi harapan aku kat luar sana, pertama, terima kasih kepada rakan-rakan kat luar sana sebab telah bantu kami untuk sampai 1000 subscriber. Di YouTube belajar makan 1000 subscriber di YouTube. Tapi sebenarnya ada orang janjikan bila dapat 1000 tu dapat sesuatu, tapi orang tu tak ada kat sini. Mungkin next episode dia kena jelaskan lah bagaimana apa yang dia janji tu. Dia nak bagi sesuatu lah, dapat 1000 tu. Tapi orang tu tak ada kat sini, tapi mungkin next episode dia ada. So pertama, terima kasih terus memberi sokongan kepada Yuana. Akhirnya kami terus boleh cari duit hasil sedikit lah. Kami ada sosial media kami, boleh follow kami punya sosial media. Itu semua nama Yuana lah. Semua nama Yuana. Dan kami juga nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang share, komen. Ada komen itu tak dengar suara. Itu kami akan cuba baiki dari semasa ke semasa. Adalah komen, kuat sikit saya tak dengar ni dengan dalam kereta ni. Okey, kami dengar. Kami mendengar komen-komen anda dengan mic. Sebab kami pun mungkin tak jadi politician, tapi kami akan jadi podcast yang menarik. Dan itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.